أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan imam, Tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, pemimpin-pemimpin setempat, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena masih lagi Allah izinkan kita untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Sama-sama kita solat zuhur berjemaah, insya-Allah asar sekarang pun berjemaah, insya-Allah maghrib nanti berjemaah, isya pun berjemaah, subuh esok pun berjemaah. Begitulah kita sentiasa berjemaah sehinggalah kita kembali ke kampung asal kita, iaitu akhirat. Ya, jangan satu waktu pun kita tinggal berjemaah di mana saja kita berada. Sama ada di masjid, di surau ataupun di mana-manalah. Kalau kita Ipoh, di masjid Ipoh. Kalau kita ke Slim River, di masjid Slim River ataupun di mana ada jemaah. Jangan kita tinggalkan sembahyang berjemaah. Mudah-mudahan Allah beri kita ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bagi mereka-mereka yang menjaga sembahyang berjemaah. Di antaranya kalau boleh mengekalkan 40 hari 40 malam berjemaah. Ya, dengan tidak melampaui atau tidak lewat daripada takbiratul ula, takbir bersama-sama dengan imam 40 hari 40 malam. Allah bagi dua kelepasan. Yang pertama, lepas daripada sifat munafik, lepas daripada nifak. Yang kedua, lepas daripada api neraka. Yang mana tak nak? Yang mana tak nak? Sifat munafik hendak ke tak nak? Lepas daripada sifat munafik hendak ke tak nak? Hendak. Begitu juga lepas dari api neraka hendak ke tak nak? Pastikan kita berjemaah. Paling komannya 40 hari 40 malam. Tidak terlepas takbiratul ula, artinya takbir bersama dengan imam, tak ada masbuk, muafiq aja dia. 40 hari 40 malam dapat dua kelepasan, dijamin Allah Taala melalui lidah Nabi. Lepas daripada sifat munafik dan lepas daripada api neraka. Ya, mudah-mudahan kita dapat mengekalkan sembahyang secara berjemaah ini. Kecuali ada uzur-uzur syar'i yang tak dapat dielakkan, itu tak ngapalah ya. Baik, itu mukadimahnya je. Ya. Muka surat berapa kita nak baca pagi ni petang ni? Jawi 144. 144. Rumi 133. Baik. Tajuknya beriman kepada akhirat lagi ya. Masih lagi tajuk beriman dengan hari akhirat. Ya, lepas kita mati kita akan dihidupkan semula dan kita akan hidup di dalam satu alam namanya alam akhirat. Bermula daripada alam barzakh, lepas itu alam akhirat. Baik, 133 yang mana? Qulillah. Dan zat itu. Ya, mestilah apa nak? Firman Allah. Yang ni ya. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamah la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah ya. Qulillah, katakanlah bahawa Allah
yuhyikum, menghidupkan kamu, summa yumitukum, kemudian dimatikan kamu, summa yajma'ukum, kemudian dihimpunkan kamu, dikumpulkan kamu, ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat, la raiba fih, tidak ada ragu-ragu mengenainya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Baik, baca, katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat, yang tidak ada kekurangan padanya, atau tidak ada keraguan baginya. La raiba fi, itu tidak ada keraguan lagi. Siapa ragu-ragu dia akan mati, angkat tangan. Ada ke? Ragu-ragu dia ni, tak, aku tak mati kot. Ada? Tak ada yang ragu-ragu, kita mesti mati. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Seronok nak mati pun mati, benci mati pun mati. Sedia untuk mati pun mati, tak sedia untuk mati, mati juga. Marah dengan mati, mati juga. Seronok nak mati, mati juga. Raja pun mati, rakyat pun mati, pemimpin pun mati, pengikut pun mati, ustaz pun mati, murid-murid ustaz pun mati juga. Tak ada ragu-ragu lagi dah. Tak ada orang yang meragukan tentang kematian. Tapi ramai manusia tidak menyedarinya, tidak mengetahuinya. Bukan tak tahu tu, tak sedar je. Tahu lain, sedar lain. Dia tak sedar bahawa dia nak mati. Ya. Dia ingat dia akan hidup selama-lamanya. Ya. Sebab itu banyak manusia tidak bersedia untuk mati. Bukan tuan-tuan ni ya, manusia lain tempat. Bukan di Terolak Selatan ni, manusia tempat lain. Katakanlah wahai Muhammad, Allah lah yang menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, setelah itu ia menghimpunkan kamu pada hari kiamat, yang tidak ada kekurangan padanya. Allah tak ada apa kekurangannya, tidak ada keraguan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, ayat Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah ya, bagaimana kamu boleh kufur dengan Allah Ta'ala? Yang kamu boleh kufur ni ngapa? Kamu boleh engkar ni ngapa? Kamu boleh derhaka dengan Allah ni macam mana? Kamu ni boleh derhaka, boleh kufur? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata, sedangkan kamu ni dulu apa tak ada, mati. Ya. Apa tak ada, nyawa tak ada, apa tak ada. Ya. Fa ahyakum, dan aku hidupkan kamu, maka aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian dimatikannya kamu. Ya. Kawan-kawan kita ramai yang dah tak ada, dah mati belaka, ya. Yang dah tak ada tu dah mati lah tu. Saya pun, adik-beradik saya semua dah mati, tak ada lagi. Saya seorang je tinggal lagi dah. Terkonten-konten. Tahu berarti terkonten-konten? Seorang je. Yang lain tu semua dah tak ada. Bukan ramai adik-beradik pun. Seorang adik, seorang kakak, seorang abang. Ketiga-tiga dah tak ada. Tinggal saya seorang je. Di antara tuan-tuan pun ada kalau saya rasa begitu juga ya. Dah tinggal seorang je. Kemudian dimatikan kamu, kemudian dihidupkan kamu, summa yuhyikum, kemudian dia menghidupkan kamu, summa ilaihi turja'un, kemudian lepas itu kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Allah akan kembalikan kita kepada Allah Ta'ala. Macam mana kamu boleh kufur? Sudah tahu benda ni akan berlaku, sudah tahu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana boleh kufur? Macam mana boleh meninggalkan sembahyang? Macam mana boleh ngambil nombor ekor? Macam mana boleh mengumpat? Macam mana boleh berzalim terhadap orang lain? Sedangkan kamu tahu kamu akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Itu Allah seolah-olah dia heran lah sebenarnya. Bukan Allah heran pun ya? Allah tanya aja kita, macam mana engkau ni boleh kufur? Sedangkan kamu dulu apa tak ada, dihidupkan oleh Allah, lepas itu dimatikannya, lepas itu dihidupkannya balik. Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kita ni akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita akan berjawab dengan Allah Ta'ala. Apa pasal kamu buat gini-gini, apa nak jawab tu? Kemudian firman Allah lagi.
Ya, ini panjang sikit. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. Tak pernah dengar kaya ni? Setiap minggu baca. Surah apa? Surah Yasin. Apa katanya? Dan orang-orang kafir, orang kafir tu membuat perumpamaan bagi kamu. Orang kafir tu buat perumpamaan bagi kamu. Diibaratkan macam ini. Dan ia lupa akan kejadiannya. Dia lupa, orang kafir tu dia lupa kejadian asal dari apa. Dia hanya buat perumpamaan yang mengejek-ngejek kamu. Dia tak tahu dia pun itu juga. Dia asal dari apa? Dan ia lupa akan kejadiannya. Dia kejadian dari apa? Daripada setitik air mani. Yang kalau tumpah ke bumi air mani itu semut pun tak siur nak makannya. Hina ya, dia asal itu hina. Daripada air mani yang hina. Mimma immahin kata Allah. Dari air yang sangat hina. Daripada air mani jadi apa? Jadi nutfah, jadi darah beku. Daripada nutfah jadi mudghah. Kemudian baru ditiup roh ke dalamnya. Itu dia tak tahu, dia tak perasan kejadian dia dari mana. Lalu dia mengejek-ngejek orang beriman. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang temulang yang telah hancur? Siapa boleh membaik pulihkan tulangnya sudah hancur? Kita dah mati, tulang tu dah hancur, dah keput, dah jadi debu. Boleh ke Tuhan memulihkan balik? Katakanlah, Allah suruh Nabi Muhammad khabar kepada dia. Katakanlah, ia akan dihimpun oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan bahawa ia mengetahui tentang segala makhluknya. Allah tahu apa saja tentang makhluk itu. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hancur. Daripada kayu yang hancur tu boleh jadi api. Allah boleh jadikan daripada tiada kepada ada. Betapa nak baik pulih yang sudah ada, lagi mudah bagi Allah Taala nak membaik pulih tulangnya dah hancur. Tulang tu dah ada tapi dah hancur. Bagi Allah mudah saja memulihkan tulang yang dah hancur. Kita ni dijadikan Allah daripada tiada kepada ada pun boleh. Daripada tiada kepada ada pun boleh. Ini kan pula benda tu dah ada, hanya nak bagi dia elok sikit je, baik pulih je, lagi mudah bagi Allah Taala. Iaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hancur. Kayu yang hancur tu boleh jadi api, ini hancur tu dia. Diam. Tengok Arab. Itu hijau kan? Min syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Akhdar ya, betul. Akhdar itu artinya hijau ya, betul. Daripada kayu yang hijau. Boleh terbit api daripadanya. Minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Betul, daripada kayu yang hijau, yang segar lagi tu, hidup lagi, boleh keluar api. Allah boleh jadikan api itu. Betapa nak memulihkan semula tulang yang telah sudah hancur. Senang bagi Tuhan. Kayu yang mana dia kayu ni, dan kayu mana dia yang hancur katanya. Sebenarnya hijau Maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Dan tidakkah Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Langit tu ada ke tiang? Ada ke tiang langit tu? Tak ada. Tidak ke roboh? Tidak ke jatuh? Tidak. Itu dia kekuasaan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala. Langit yang tak ada tiang tu tak ada pula runtuh, tak ada pula nimpa kita. Kecuali ketika Allah nak hancurkan alam ini, itu runtuhlah dia. Bila nak dihancurkan alam ni, runtuhlah langit tu. Bergegarlah bumi ni, terpancutlah segala-segala yang ada dalam bumi ni, habis terpancut. Tapi sebelum itu, elok, teratur aja langit tu, teratur aja bumi tu, teratur aja planet-planet yang di langit tu. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu, dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Kalau langit pun Allah boleh cipta, bumi pun Allah boleh cipta, tak boleh ke Allah nak cipta yang lain? Kebangkitan dari kubur umpamanya, orang yang dah mati tu dibangkitkan semula, tak boleh ke? Mudah aja bagi Allah Taala. Daripada tak ada kepada ada pun boleh, ni pula baik pulih benda yang dah ada. Baik. Benar, Dia berkuasa dan Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui. Itu dalilnya ayat Quran membahaskan hujah-hujah orang kafir yang mengatakan tak mungkin orang yang dah mati itu boleh hidup balik. Boleh ke tulang yang dah hancur, sudah jadi debu, dibaik pulihkan sehingga dia boleh jadi macam biasa balik. Jadi sifat macam orang-orang yang orang-orang yang hidup balik, boleh ke dia hidupkan balik? Ini hujah dia. Pengarang kitab Syarah Al-Aqidatut Tahawiyah. Nama kitabnya. Syarah tu artinya ulasan ataupun perbahasan. Al-Aqidatut Tahawiyah, akidah Tahawiyah, akidah yang betul, yang suci. Ketika mentafsirkan ayat-ayat itu, beliau berkata, sekiranya ada manusia yang paling mengetahui, paling fasih dan cukup berbahasa, bercita-cita membawa satu hujah yang lebih baik daripada susunan bahasa ayat-ayat itu, atau seumpama dengannya dari segi padat susunan dan jelas pengertiannya, nescaya ia tidak kuasa. Kalau adalah manusia yang boleh menyusun ayat yang hebat-hebat macam Al-Quran ni, nescaya dia tak boleh. Sebab sebelum ini pun Allah cabar manusia. Sekiranya kamu ragu-ragu, cuba kamu keluarkan satu surah yang seumpama dengan surah yang seumpama dengan surah ini. Kalau kamu tak boleh, dan memang kamu tak boleh pun, takutilah kamu akan neraka, yang bahan pembakarannya adalah api dan manusia dan kayu-kayan. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum ta'lamun. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Tak pernah dengar ayat ni dalam surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim, jika sekiranya kamu dalam keraguan, mimma nazzalna, atas apa yang diturunkan, kami turunkan, ala abdina, ke atas hamba kami iaitu Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, buatlah kamu satu surah yang seumpama dengannya. Buatlah ayat satu surah. Tak kira lah pendek-pendek macam mana pun, buat satu surah. Kalau yang kau pandai, kata Allah. Wad'u syuhada'akum min dunillah, kamu carilah pembantu-pembantu, penolong-penolong selain daripada Allah kalau boleh. Carilah mana profesor-profesor ke, cendekiawan ke, cendawan ke, carilah. Kalau kamu betul boleh. Kalau sekiranya kamu tahu. In kuntum ta'lamun, jika sekiranya kamu mengetahui. Fa in lam taf'alu, jika sekiranya kamu tak boleh buat, walan taf'alu, memang kamu tak boleh buat sekalipun. Memang lan, Allah guna kalimah lan, bila-bila pun kamu tak boleh nak buat. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijar,
takutlah kamu akan neraka yang bahan pembakarannya adalah manusia dan batu bata. Itu Allah cabar manusia. Ada manusia yang menyambut tu tapi tak berjaya, ya. Ada yang manusia mencipta Quran, kata ini Quran tapi tak ada siapa yang apa, yang nak bacanya pun tak ada. Usahakan nak menghafalnya, nak membaca pun tak ada. Ada ayat-ayatnya, saya tak hafal itu. Ada ustaz-ustaz yang hafal ayat-ayat yang dicipta oleh mereka, mengatakan ini Al-Quranul Karim. Tapi tak berjaya juga mereka itu. Jadi disediakan Allah bagi neraka tu, disediakan oleh Allah daripada orang yang kafir. Uiddat lil muttaqin. Aku sediakan bagi orang-orang yang kafir, ya, yang tak percaya dengan hari akhirat. Baik. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa mengatakan menciptakan yang serupa dengan ini? Benar, Dia berkuasa dan Dialah yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Pengarang kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah berkata, mentafsirkan ayat-ayat itu, beliau berkata, sekiranya ada manusia yang paling mengetahui, yang paling fasih, udahlah tahu fasih pula tu, dan cukup berbahasa, tinggi benar kelulusannya, profesor ke, doktor ke, PhD ke, apa-apalah, bercita-cita membawa satu hujah yang lebih baik daripada susunan bahasa ayat-ayat itu, silakanlah, kata nak, lebih kurang itulah, ya. Silakanlah, atau seumpama dengannya dari segi padat susunan dan jelas pengertiannya, nescaya ia tidak akan berkuasa, kerana Allah telah memulakan hujah, kerana Allah telah memulakan hujah dalam ayat tadi dengan pertanyaan yang dibawa oleh orang. Pertanyaan tu dibawa oleh orang yang mengingkarinya. Orang tanya, boleh ke orang mati tidur balik? Boleh ke orang yang dah hancur tu pulih balik? Ditanya kepada mereka tu ingkar. Bertanya yang tak percaya, dia nak jawabnya, tak boleh, dia nak yang itu jawabnya. Dan pertanyaan itu memerlukan jawapan. Maka ayat tadi, iaitu ayat apa tadi? Wa nasiya khalqah, iaitu apa? Artinya, dan manusia itu lupa. Wa nasiya khalqah, wa nasiya itu artinya lupa. Khalqah itu kejadian, dia lupa kejadian, ya. Macam mana kejadian dia? Dan manusia itu lupa akan kejadiannya, adalah jawapan bagi pertanyaan itu. Dan merupakan hujah terhadap mereka, dan penghilang kekeliruan. Tak ada keliru lagi. Kalau yang mudah pun Allah boleh cipta, ni pula yang susah pun Allah boleh cipta, ini pula nak baik pulih lagi Allah boleh buat, ya. Manakala Allah bertujuan menguatkan dan menetapkannya, Allah berfirman, summa yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Artinya apa? Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang yang kata apa tadi, yang ragu-ragu tadi, ia akan dihimpunkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Orang tu sudah diciptakan Allah bagi kali yang pertama. Lepas tu dimatikan, lepas tu dihidupkan balik. Bukan cipta pun, dihidupkan balik. Ya? Kali yang pertama tu betul cipta, boleh apa tak ada. Tapi yang kedua ni bukan cipta lagi dah. Dia baik pulih saja. Kamu semua akan berhimpun di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu apa kamu nak jawab depan Allah? Ya? Sudah berhimpun. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari kamu berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Apa nak jawab? Kamu tak percaya, kamu tak nampak kamu boleh hidup balik esok di akhirat. Sudah tak boleh, tak ada hujah lagi dah. Jadi sementara menunggu kejadian itulah kita kena yakin betul-betul bahawa ni kita ni akan dihidupkan semula oleh Allah Taala. Kalau dah hidup besok, apa nak jawab? Tak ada lagi dah. Sudah terlambat. Tak ada hujah lagi kita di hadapan Allah Subhanahu Taala. Sekarang ni lah nak yakin pun. Sebelum kita dimatikan oleh Allah, sebelum kita dihidupkan kembali oleh Allah Taala. Kalau dah hidup balik, tak ada hujah lagi dah. Habis. Kira terima akibat je lah. Ia akan dihimpunkan oleh Tuhan yang menciptakannya pada kali yang pertama. Kerana tiap orang yang berakal meyakini dengan jazam
dengan jazam tu artinya dengan putus. Dengan tak berbelah bagi. Ya, dengan tetap, tak ada leroi-leroi, tak ada jatuh-jatuh, tak ada cicio-cicio, tahu ke cicio? Itu jazam. Dalam apa keadaan pun dia tetap beriman bahawa dia akan dibangkitkan semula. Tetap dia yakin. Tak ada pula dia ragu-ragu lagi dah. Lantaklah orang ancam ke, orang ugut ke, orang rasuah ke, dia tetap mempertahankan imannya. Itu jazam. Bahawa zat yang berkuasa menghidupkan kali yang pertama, berkuasa pula menghidupkan semula kali yang kedua. Kalau dulu pun Allah boleh hidupkan kita, yang kedua dia lagi mudah bagi Allah. Untuk orang yang berakal, orang yang mau berfikir. Orang yang tak nak berfikir, dia keras hati dia je lah. Jadi artinya kepahaman dia tu ataupun keyakinan dia tak ada jazam lah. Orang yang jazam dia tetap akan mempertahankan bahawa dia akan hidup balik. Bagi kali yang kedua, maka menghidupkannya kali yang pertama adalah lebih lemah atau lebih tidak berkuasa lagi. Patutnya dia pertama ni payahnya pasal dia daripada tak ada jadi ada. Tapi boleh, Allah boleh lakukan. Betapa nak menghidupkan kali yang kedua, lagi mudah bagi Allah. Baik, bila masalah penciptaan bergantung kepada kekuasaan pencipta terhadap makhluk, makhluk tu yang dicipta. Allah tu khaliq, ya, pencipta. Kha alif lam qaf, khaliq. Bukan khaliq minum tu. Ini khaliq, ya, pencipta. Kita ni makhluk yang dicipta. Bila kita pegang bahawa kepada penkuasaan Allah tu, kekuasaan pencipta terhadap makhluk, Allah boleh cipta apa saja yang Allah kehendaki dan mengetahuinya dengan meliputi segala makhluknya. Allah boleh mencipta apa saja, daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar perkara, semua Allah boleh cipta. Ya. Daripada zarrah, yang paling kecil tu namanya zarrah. Yang paling besar apa? Tak, apa namanya? Besar-besar lah. Gajah besar, unta besar, rimau besar. Itu dicipta Allah Ta'ala. Ikan paus itu besar. Yang besar pun boleh Allah cipta, yang kecil pun boleh Allah cipta. Gegasi besar, Allah yang mencipta itu. Ya. Bila yang itu Allah boleh buat, yang kecil pun boleh buat, yang besar pun boleh buat. Ya. Semua makhluk. Dan mengetahuinya, dan pengetahuannya yang meliputi segala makhluknya. Apa saja Allah tahu. Tersembunyi pun Allah tahu, tak sembunyi pun Allah tahu, terserlah pun Allah tahu, yang kecil pun Allah tahu, yang besar pun Allah tahu, yang nampak dengan mata kasar kita pun Allah tahu, yang tak nampak dengan mata kasar pun Allah tahu. Malahan bisikan hati kita pun Allah tahu belaka. Saya tak tahu apa yang dalam hati tuan-tuan dan puan. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Tuan-tuan pun tak tahu apa yang dalam hati saya. Tapi Allah tahu apa yang terkandung dalam hati saya. Allah tahu belaka. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah tahu benda-benda yang gaib dan juga benda-benda yang nyata. Semua Allah tahu. Itu tadi kata wa huwa bikulli syai'in alim di hujung ayat tadi, ya. Meliputi segala makhluknya. Allah menyusuli ayat tadi dengan perkataan wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Banyak ayat yang di hujungnya wa huwa bikulli syai'in alim. Maka ia mengetahui segala pentafsilan penciptaannya. Ya, seperti pentafsilan tu apa? Detail, terperinci apa yang cipta Allah tu dia tahu secara detail dari ujung ke pangkai, tengah-tengah semua Allah tahu belaka. Penciptaannya yang kedua. Yang pertama pun Allah tahu, yang kedua pun Allah tahu. Tak ada ragu-ragu lagi. Apabila sempurnanya kudrat Allah dan amalannya, maka apakah Allah tidak berkuasa menghidupkan tulang-tulang, tulang temulang yang telah rapuh dan hancur? Tak ada kuasa ke Allah menghidupkan kembali? Jawabnya ada. Allah tetap berkuasa, ya? Kemudian Allah menguatkan lagi dengan dalil yang terang, yang merupakan jawapan bagi pertanyaan orang yang mengingkari kebangkitan. Orang yang tak percaya dengan ada hari kebangkitan, Allah terangkan lagi. Ya, jawapannya Allah jawab lagi dengan lebih terang. Yang mengatakan tulang temulang apabila telah hancur berubah menjadi
suatu madah, satu benda yang beku ya, itu namanya madah. Satu benda yang jumud, yang madah, yang beku dan kering. Sedang benda yang hidup mestilah mengandungi madah yang panas dan basah. Yang hidup itu mesti panas dan basah. Dengan firman-Nya, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Artinya Allah yang menjadikan untukmu api daripada kayu yang hijau. Yang ni hijau. Yang tadi hancur kan ni. Ni hijau lah, betul ni hijau ni. Jadi ini bukan salah bukan salah pengarang tu, salah penyusun penyusun huruf. Penyusun hurufnya salah dia tak bubuh hijau tu. Ya, maka tiba-tiba kamu nyalakan api daripada kayu itu. Macam itu pun Allah boleh buat. Kayu tidur hijau. Boleh tak keluar api darinya? Boleh. Kamu nyalakan daripada kayu yang hijau. Itu pun boleh. Betapa nak menghidupkan dan membaik pulih benda yang dah hancur. Lagi senang bagi Allah. Allah menjelaskan bahawa dialah yang mengeluarkan panas dan kering. Panas itu pun dari Allah, kering itu pun dari Allah Ta'ala. Semua dari Allah. Basah pun Allah juga. Apa saja, semua dari Allah. Allah mengeluarkan panas dan kering daripada kayu yang hijau, yang penuh dengan unsur beku dan basah. Kayu itu asalnya basah, beku, hijau, segar lagi, tapi pun boleh jadi kering, boleh keluar api darinya. Maka Tuhan yang dapat mengeluarkan daripada suatu perkara akan suatu unsur lain yang menyalahinya, dialah juga yang menundukkan suatu madah, yang menundukkan semua madah, semua benda dan unsur-unsur makhluk, dan unsur-unsur itu tidak pula menyalahi tabiat alam yang Allah ciptakan. Bukanlah ganjil benar, tak ada. Dia tidak menyalahi tabiat alam yang Allah ciptakan. Maka Allah lah yang meluluskan hal kebangkitan. Apa saja dalam dunia ini boleh berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Walaupun dia bercanggah dengan otak kita, tapi kalau Allah nak izinkan, jadilah dia. Apa saja Allah hendak, maka Allah hanya kata kun, maka jadilah apa yang Allah kehendaki itu. Walaupun kadang-kadang ganjil, kadang-kadang mencari adat, kadang-kadang tak seperti biasa. Tapi kalau dengan izin Allah, dia boleh berlaku. Lebih-lebih lagi hal kebangkitan ni, bukannya ganjil benar bagi Allah, tak ada susah benar bagi Allah hal kebangkitan. Maka Allah lah yang meluluskan hal kebangkitan dan kehidupan semula orang-orang yang mengingkarinya. Orang yang ingkar itu pun Allah hidupkan balik. Orang yang derhaka itu pun Allah hidupkan balik. Ini kebetulan orang beriman macam kita ni akan dihidupkan balik. Tapi orang yang derhaka itu akan menerima akibat keingkaran mereka. Akibat mendustakan ayat-ayat Allah. Wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang kufur, artinya ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah yang menjadi penghuni-penghuni neraka. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Itu dia. Tapi bagi kita, orang beriman, beramal soleh, apa Allah bagi? Allah akan sediakan syurga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi sebab itu kita kena beriman. Ya, wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan menjadi penghuni-penghuni syurga. Kekal abadi mereka selama-lamanya. Di dalam itu kekal. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita dapat masuk syurga, kekal dalamnya, tak keluar-keluar lagi. Kalau masuk neraka, tapi ada iman, dia tak kekal. Lama-lama dia keluar dari neraka juga, masuk syurga. Kalau dia beriman, tapi imannya tu tak melayakkan dia masuk syurga dulu. Kenapa? Kerana ada juga dosa-dosa. Maka masuk dulu dalam neraka. Dah habis dosanya dibakar di api neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapatlah masuk ke dalam syurga. Siapa nak yang ni angkat tangan? Tak nak? Masuk syurga tak nak?
Tapi masuk neraka dulu sebentar. Itu dia tuan-tuan. Okey. Kemudian Allah menjelaskan bahawa dialah yang mengeluarkan panas dan kering dari kayu yang hijau, yang penuh dengan unsur-unsur beku dan basah. Maka Tuhan yang dapat mengeluarkan daripada sesuatu perkara akan suatu unsur yang lain yang menyalahinya. Dialah juga yang menundukkan semua madah dan unsur-unsur makhluk. Dan unsur-unsur itu tidak pula menyalahi tabiat alam yang Allah ciptakan. Maka Allah lah yang meluluskan hal kebangkitan dan kehidupan semula orang-orang yang mengingkarinya. Kemudian bagi Allah menguatkan hujah tadi. Allah kuatkan lagi hujah dia tu. Dengan apa? Dengan berdalil kepada perkara-perkara yang lebih besar terhadap perkara-perkara yang lebih kecil. Walaupun menghidupkan kembali orang yang dah mati tu kecil aja, bukan perkara besar benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap orang yang berakal telah mengetahui bahawa sesiapa yang berkuasa melakukan sesuatu yang besar terhadap yang kecil, yang besar pun dia berkuasa, yang kecil lagi lah berkuasa. Yang lebih ringan adalah lebih berkuasa. Kalau yang besar pun dia berkuasa, yang kecil lagi lah berkuasa. Sesiapa yang berkuasa memikul seberat 100 kilo, orang kuat, dia boleh angkat 100 kilo. 100 kilo besi boleh diangkatnya. Kalau 100 kilo pun boleh diangkatnya, 10 kilo. 10 kilo lagilah mudah dia angkatnya. Tak faham ke? Ingat kau tak faham aja benar-benar lah pun. 100 kilo mudah je dia angkatnya. Kalau 10 kilo sebelah tangan je dia angkatnya. Itu dia. Allah boleh melakukan segala-galanya. Yang berat-berat pun boleh dilakukannya. Ini pula yang ringan-ringan. Lagi mudah bagi Allah SWT. Sesiapa yang berkuasa memikul seberat 100 kilo, maka memikul barang yang seberat 1 kilo adalah lebih senang bagi Allah. Oleh yang demikian firman Allah Ta'ala, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Ujungnya apa? Bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidakkah, Allah tanya ni, tidakkah awalaisa, ada tidakkah tidak, dan tidakkah Tuhan awalaisal ladzi, tidakkah Tuhan itu, iaitu yang menciptakan langit dan bumi. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard, tidakkah Tuhan yang mencipta langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengannya. Boleh tak Allah cipta langit dan bumi yang lain? Boleh. Boleh tak Allah hidup kembali orang yang dah mati? Lagi boleh, senang. Langit dan bumi pun boleh Allah cipta. Ini pula nak menghidup kembali orang yang telah mati. Lagi senang bagi Allah Ta'ala. Baik. Kemudian Tuhan yang mencipta langit dan bumi, yang tersergam dengan kebesaran, keluasan, kecanggihan, lebih berkuasa menghidupkan kembali tulang temulang manusia yang telah reput dan hancur. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min alaqah thumma min mudghah thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nakhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila arzalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وريت وأنبتت من كل زوج بهيج. Mun tak hafal. Bila tak hafal apa betul lah bunyi macamnya ya. Sangkut-sangkut sini, sangkut sana. Mana buatnya tak hafal. Tu tuan jangan guru orang tak hafal. Betul lah bunyinya. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan daripada kubur. Kalau kamu ragu-ragu ni nanti nak bangkit dari kubur tu, kamu ragu, tak ada percaya. Ye ke dak, ye ke dak, ye ke dak. Kalau kamu begitulah, ya. Apa Allah jadikan? Kalau kamu ragu-ragu, maka ketahuilah bahawasanya kami siapa? Allah Taala membahasakan dirinya kami. Bukannya kami Tuhan tu satu dia ya. Tapi Allah selalu membahasakan diri dia kami. Nah, itu kami lah. Bahawa kami telah menjadikan kamu daripada tanah. Kita ni daripada tanah, boleh jadi daging, boleh jadi tulang, boleh apa? Boleh jadi badan. Itu daripada tanah. Kemudian daripada setitis mani. Sebelum jadi tanah dia daripada setitis mani. Kemudian tanah tu bukannya kita, tanah tu tok kita dulu. Allah jadikan daripada tanah. Siapa tok kita? Nabi Adam. Allah jadi daripada tanah. Kita ni daripada air mani, ya. Itu kita. Jadi itu summa nutfah, summa apa? Summa nutfah ya. Summa min nutfah itu sini ya. Kemudian daripada air mani. Kemudian daripada segumpal daging, summa mudghah ya. Segumpal daging. Summa mudghah, kemudian daripada segumpal daging. Kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Ada yang sempurna, ada yang tak sempurna. Ya, kita ni alhamdulillah sempurna. Mata boleh tengok, kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai. Ada yang jadi tak sempurna, ada yang kaki lumpuh jadi, ada tak? Ada dah orang jadi mata buta, ada tak? Ada tak sempurna. Kita ni alhamdulillah sempurna. Kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami menetapkan ya sesudah itu dalam rahim mak kita ni apa yang kamu kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Berapa lama kamu hidup dalam dunia sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang 80 tahun, ada orang 90 tahun, ada orang 100 tahun, ada orang 14 tahun sudah mati, ada orang 15 tahun sudah mati, ada orang 20 tahun dah mati. Ya, kita ni alhamdulillah lah. Panjang nyawa kita sampai setakat ini. Ya. Ada tak yang lebih muda dari kita dah padam? Ada, banyak ya. Jadi kita ni dah ditentukan oleh Allah Taala. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kita ni mula-mula jadi bayi, apa tak tahu. Jadi bayi tahu ke? Tahu ke naik motor dah jadi bayi. Masa keluar jadi bayi. Dah gelak anak-anak tu. Masa keluar-keluar je tahu naik motor. Tahu naik motor ke? Apa tak tahu? Yang tahunya apa? Nangis, kencing, berak, itu yang tahu. Itu bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu sampailah kepada umur kedewasaan. Kemudian dewasa, sudah pandai. Boleh berlari, dah boleh apa? Sudah boleh makan, dah boleh minum, dah boleh macam-macam boleh buat. Dah dewasa ya. Kemudian dah boleh kahwin dan sebagainya. Sampai kamu jadi dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Ada yang tak sampai dewasa sudah mati ya. Diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pegun. Pegun tu tua benar tu. Hingga ia tidak mengetahui lagi sesuatu pun. Ada tak? Sudah nyanyuk.
Sudah tak tahu. Dan nama anak pun dah lupa. Oh Leman, oh Hamzah, oh oh Ali, oh apa nama kawan tu? Sahah. Jenuh. Anak ramai apa tu? Sudah nama anak pun dah lupa. Oh Timah, oh Munah, oh Leha, oh Etul. Pasal nama kawan tu Zainab. Ada tak orang apa tu? Ada. Tuan-tuan, hendakkan jangan nyanyuk, banyaklah membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah tak ada nyanyuk. InsyaAllah. Baca betul-betul. Tapi kena baca betul-betul lah. Quran ni kena baca betul-betul. Dia kena ikut hukum. Bukan boleh cincai-cincai begitu aja. Yang lain tak apa. Quran kena baca ikut hukumnya. Warattilil Quran tartila, kata Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil, ikut hukum. Jangan langgar aja. Yang dengung jangan dilanggar, yang panjang jangan dipendekkan, yang kolah-kolah jangan dilanggar semuanya. Hari ini ramai ada orang baca Quran langgar saja. Ramai ke tak ramai? Yang amat ramai. Bukan tuan-tuan yang dalam mata tengok saya. Orang lain sini tak ada. Di mana? Di mana? Di Korea. Sini tak ada main langgar aja. Kadang semayang pun baca Fatihah tu main langgar aja kadang-kadang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin kata. Betul ke tu? Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke baca bunyi tu? One more time. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke tak betul? Apa salah? Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Kalau waqaf Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau semayang tak berbunyi tu siapa yang sedar? Siapa tak sedar dia je tahu. Semayang Zuhur, semayang Asar tak ada bunyi. Kalau semayang Maghrib tu dengar kita. Kalau tu imam dah. Kalau tu imam tu Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dah nampak kesalahannya. Tu kalau tu imam. Tapi kalau seorang-seorang, kalau semayang Zuhur, semayang Asar, sudah tak dengar. Ini dia. Banyak orang tak perasan ni, terutamanya sembahyang tarawih. Itu dia, banyak saya jumpa bunyi tu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Di antaranya apa? Baca qul huwallah ketika orang kenduri. 10 kali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Betul ke tu? Qul huwallahu ahad Allahus samad. Wasal pun tidak, waqaf pun tidak. Patutnya qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahus samad. Kalau nak wasal lah. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Baru betul. Tapi orang kenduri ada ke baca bunyi tu? Ada tak? Ada. Sini ada, tempat lain yang tak ada tu. Kalau bunyi tu boleh bacanya qul huwallahu ahad Allahus samad. Apa tahu? Apa tahu? Ngabihkan berat aja. Tak dapat pahala apa-apa. Lain tak apa, selawat tak apa. Tapi Quran tak boleh. Mesti ikut hukumnya. Ngapa ke situ pula ada yang tadi? Mana ke dia? Dah lupa. Tahu mana? Dan kamu lihat bumi ini kering, ya tahu ya? Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian kami turunkan air ke atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai-bagai macam tumbuhan yang indah-indah. Bumi ini asalnya kering kontang, apa tak ada. Kemudian Allah datang ke hujan, jadi subur bumi ini. Bolehlah nanam apa benih doyan, tumbuhlah doyan tu. Cukup masanya luruh doyan tu. Apa buat? Sudah luruh doyan apa buat? Kobaklah kulitnya. Makanlah doyan musangking. Pula tahu musangking? Makanlah. Itu bumi ini. Siapa yang menjadikannya? Allah Ta'ala, ya. Tumbuhan yang indah, tumbuhan ni indah-indah belaka tahu. Lebih-lebih bunga-bunga, cukup indah, cantik. Itu sebab tak ada orang yang bencikan bunga. Siapa bencikan bunga? Angkat tangan. Kerana dia memang indah, lawa, cantik, wangi pula tu. Semua orang sukakan bunga. Indah-indah. Sesungguhnya hari kiamat itu mestilah datang. Cerita lain, hari kiamat mesti datang. Tak ada ragu-ragu lagi. Mesti datang.
Hari kiamat tu katanya hari kebangkitan. Itu kiamat. Yang mula-mula tu bukan kiamat lagi, belum lagi. Bila tiup sangkakala yang kedua, baru benar-benar namanya hari kiamat. Yang mula-mula tu ada gelarannya lain. Ada hari kesudahan, hari akhirat, hari apa? Hari kemusnahan. Hari kiamat tu hari kebangkitan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah ya. Kemudian di hari kiamat nanti kamu akan dibangkitkan semula, kata Allah. Itu namanya kiamat. Qiyam tu katanya apa? Berdiri, bangun. Bila ditiup sangkakala yang kedua. Yang pertama tu memusnahkan alam. Ya, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfuj. Ya, dan penggegaran. Apa itu penggegaran? Tahukah kamu apa itu penggegaran? Pada hari itu manusia-manusia berterbangan seperti kalkatu. Ya, macam kalkatu terbangnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu juga gunung-gunung berterbangan seperti kapas-kapas yang ringan. Itu bukan kebangkitan lagi tu, belum. Itu baru kemusnahan. Musnah alam. Ya. Semua musnah. Gunung runtuh, bukit runtuh, manusia mati, binatang mati, malaikat mati. Ya, semua mati mereka. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tak binasa, yang tak mati, yang tak hancur, yang tak rosak ialah wajah Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Al jalal wal ikram, ya. Lain tu semua mati belaka. Binatang mati, malaikat mati, jin mati. Last sekali mati siapa? Kuis Quran petang ni. Last sekali mati siapa? Malaikat maut. Kerana dia kerjanya apa? Nyabut nyawa orang. Ya. Ditanya Tuhan, dah saya cerita sini dah. Ditanya Tuhan, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Apa jawabnya? Yang belum mati hanya saya dan Allah Taala. Betul apa kata jawab Tuhan? Kamu tak pernah ke dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Maka itu petanda apa tu? Mereka mau tak jawab lagi dah. Kenapa? Dia tahu Allah perintahkan dia apa? Bunuh diri. Ini aja makhluk yang boleh bunuh diri. Ya. Kita boleh tak? Tak boleh. Mereka maut boleh. Kenapa boleh? Kerana tak ada siapa yang nak bunuhnya. Yang lain dah mati. Jibril dah mati. Mikail dah mati, Israfil dah mati. Tinggal dia aja. Manusia dah semua mati dah. Nabi Muhammad pun dah mati. Habis semua dah mati. Tinggal dia aja. Jadi dia tu terpaksalah cabut nyawanya sendiri, ya. Baik. Punyalah sakit, jerit pekik dia. Aduh, jerit pekik tu. Aduh sakitnya. Kalau aku tahu macam ini sakitnya tak aku siok mau dia nyabut nyawa orang kata tu. Rupanya dia orang gajah. Dia tak kusior tu, tak kusior nyabut nyawa orang katanya. Itu dia malaikat maut. Matilah dia. Tinggal siapa? Allah Taala yang tak mati. Kemudian baru Allah hidupkan siapa? Malaikat Israfil. Kenapa Israfil dulu? Kenapa Israfil dulu hidup? Dia ada tugas. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Dia pun bangkit-bangkit, dia pun tiup dah. Terus capai aja saksofonnya, dia pun tiup, ya. Kita pun bangkit dah semua, ya. Ya, semua bangkit balik. Bukan bunyi itu sebenarnya tu, ya. Itu saja saya longgok aja petang ni. Jangan dok percaya benar pula, ya. Itu dia. Itu namanya hari kebangkitan. Maka kita pun bangkit semula bila ditiup oleh Israfil sangkakala tu. Kalau itu hari kiamat yang sesungguhnya hari kiamat itu mestilah datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Semua akan bangkit. Tak ada seorang pun tinggal. Ya, kalau namanya orang
Dia ada kubur, dia akan bangkit. Kubur tak kira di mana-mana. Ada orang kuburnya dalam perut rimau, ada orang kuburnya dalam perut buaya, ada orang kuburnya di pergunungan, ada orang kuburnya dalam air, sudah dalam dimakan di ikan jerung. Itu kira kubur dah gitu. Semua akan dibangkitkan dari kubur. Ya. Ayat ini mengandungi dalil yang jelas membuktikan kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali yang telah mati. Di mana dalil itu dapat menghilangkan keraguan. Habis ragu-ragu itu dah dapat dihilangkan ya. Keraguan bahawa apa? Dan kekeliruan tentang kebangkitan kembali di hari kiamat. Iaitu itu 1 2 3 4. Kita akan datang kita baca ya. 1 2 3 4. Okey. Banyak lagi ni ceritanya hari kiamat ni. Akan datang kita baca yang itu ya, sampailah penghujungnya percaya kepada hari akhirat ya. Okey. Any objection? Ada bangkangan? Tak ada bangkangan. Mana setuju belakalah. Di ayat Quran mana boleh bangkang? Ya. Okey, ada soalan? Ya, tuan je ya. Tapi yang berlainan yang kan haji lah tapi ya, ya. ini dipersoalkan di soal pas saya. Jadi saya nak tanya tak kena yuk pada satu orang dia tak menjawab. Jadi benda ni adakah dia dikenakan kategori judi iaitu pertandingan memancing dengan adakan hadiah. Untuk nak daftar daftar itu kena daftaran bayar duit. Jadi hadiah ada yang 500 ada 300 ada 1000 pun. Jadi macam mana adakah kategori judi? Adakah dikira judi pertandingan memancing yang dikenakan wang pendaftaran? Jawabnya ya. Ya. Ya, pertandingan kalau tak ada pendaftaran tu, itu bukan judi. Serupa juga kita lawan. Pasukan saya lawan dengan pasukan Tuan Haji Mahmud, lawan sepak takraw. Siapa kalah bayar teh. Apa dah? Judi ke tak? Judi lah tu. Siapa kalah bayar duit teh. Lepas tu kita minum ramai-ramai. Ngapa dia bayar? Sebab dia kalah. Ya? Judi lah tu. Kalau tak ada duit pendaftaran tu, ada hadiah tu tak apa. Tak apa, boleh ya. Anjurkanlah pertandingan pemancing. Tapi jangan ada pendaftaran. Boleh. Atau rugilah pun tak ada pendaftaran. Macam mana? Mana dapat duit beli hadiah? Itu ya. Itu betul. Itu judi. Itu namanya ya. Lagi? Habis. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Saya sudah membicarakan pada petang ni 57 minit 44 saat.